Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang akan menjalani LM bermula Oktober 2020 ini. Antara matlamat latihan mengajar adalah untuk menyediakan peluang kepada guru pelatih mengalami dan mengaplikasikan ilmu pendidikan dalam konteks sebenar di institusi pendidikan, khususnya sekolah. Bagi pelaksanaan LM kali ini, ia akan melibatkan pelajar-pelajar dari kohort A162 dan juga dari pelajar-pelajar dari kohort yang keciciran. Bagi pelajar kohort A162, pelajar akan menjalani LM2 selama 8 minggu, iaitu bermula 4 atau 5 Oktober sehinggalah 29 atau 30 November 2020. Tetapi bagi pelajar dari kohort A161 yang keciciran, ada 2 mod di sini. Pelajar dari kohort A161 yang keciciran pertama adalah pelajar yang akan menjalani LM2 selama 8 minggu. Tarikhnya sama seperti yang saya telah sebutkan tadi. Walau bagaimanapun, bagi pelajar kohort A161 yang keciciran yang akan menjalani LM1 dan LM2, mereka akan menjalani LM1 dahulu bermula 4 atau 5 Oktober hingga 29 hingga 30 November 2020 selama 8 minggu. Kemudian akan terus bersambung dengan LM2 selama 3 minggu bermula 1 Disember hingga 17 atau 18 Disember 2020. Selepas itu, pelajar akan cuti kerana sekolah menjalani cuti penggal selama lebih kurang 4 minggu. Selepas tamat cuti penggal sekolah tersebut, pelajar akan sambung baki 5 minggu LM2 tadi bermula 20 Januari hinggalah 25 Februari 2021. Bagi kohort ataupun pelajar dari kohort A152 yang keciciran, mereka akan menjalani LM selama 16 minggu secara terus. Format dia adalah sama seperti pelajar dari kohort A161 yang keciciran, di mana pelajar akan bermula dengan LM fasa pertama selama 8 minggu, iaitu pada 4 atau 5 Oktober hingga 29 atau 30 November 2020 dan seterusnya bersambung dengan LM fasa 2 bermula 1 Disember hingga 17 atau 18 Disember 2020 selama 3 minggu. Kemudian pelajar akan bercuti kerana sekolah menjalani cuti penggal selama 4 minggu lebih kurang. Kemudian pelajar akan sambung dengan baki 5 minggu lagi setelah sekolah memulakan sesi pembelajaran pada 20 November hingga 25 Februari 2021. Okey. Pelajar-pelajar, untuk menjalani LM1, dia ada kursus prerequisite. Untuk menjalani LM1, pelajar perlu lulus PPG 1 dan PPG 2. Juga perlu lulus KPD 3016 dan juga lulus sekurang-kurangnya mendapat grade C bagi kursus KPF 3012, KPS 3014 dan KPP 3014 sebelum mendaftar KPD 3026. Juga pelajar perlu lulus kursus KPD 3026 sebelum layak untuk menjalani LM1. Okay. Bagi pelajar yang akan menjalani LM2, pelajar juga perlu memenuhi kriteria kursus ataupun
memenuhi prerequisite untuk LM2, iaitu pelajar perlu lulus LM1 ataupun mendapat status sedang maju SM bagi LM1. Dan juga pelajar perlu lulus kursus seminar refleksi latihan mengajar KPR 3012. Tetapi bagi pelajar yang akan menjalani LM 16 minggu, format 16 minggu ataupun struktur 16 minggu, pelajar juga perlu lulus PPG 1 dan PPG 2. Tetapi bagi kursus seminar refleksi latihan mengajar KPR 3012, pelajar yang mengikuti struktur 16 minggu LM 16 minggu ini akan mengambil selepas mereka tamat LM. Okey pelajar-pelajar, untuk makluman semua, pihak Pulami sebenarnya mempunyai kuasa mutlak dalam penempatan pelajar bagi menjalani LM1, LM2 ataupun LM struktur 16 minggu. Walau bagaimanapun, bagi penempatan kali ini, pelajar telah diberi kelonggaran di mana pelajar daripada Sabah boleh menjalani LM di Sabah ataupun Semenanjung. Bagi pelajar dari Sarawak, pelajar boleh menjalani LM di Sarawak ataupun di Semenanjung. Tetapi bagi pelajar yang berasal dari Semenanjung, mereka hanya dibenarkan menjalani LM di Semenanjung. Dicadangkan untuk pelajar-pelajar untuk memilih tempat ataupun sekolah yang berdekatan dengan sekolah supaya memudahkan urusan pelajar-pelajar, termasuklah menjimatkan kos-kos yang berkaitan. Jadi dari segi lapor diri di institusi ataupun di sekolah, yang pertamanya guru pelatih perlu melaporkan diri di sekolah pada hari pertama LM mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Kemudian pelajar perlu menyerahkan borang butiran diri kepada pentadbir pihak sekolah dan perlu mendapatkan jadual waktu mengajar dan maklumat yang berkaitan dengan sekolah daripada pihak sekolah ataupun guru pembimbing. Guru pelatih juga tidak dibenarkan menukar mata pelajaran atau meminda jadual waktu pengajaran tanpa kelulusan pihak sekolah. Guru pelatih perlu akur dengan penentuan waktu pengajaran yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, bagaimana dengan kehadiran? Guru pelatih tidak diperuntukkan dengan sebarang cuti rehat di sepanjang tempoh menjalani latihan mengajar. Walaupun guru-guru pelatih ini dikira sebagai ataupun dianggap sebagai staf ataupun sebahagian daripada kaki tangan sekolah. Guru pelatih diwajibkan hadir pada setiap hari bekerja dalam tempoh menjalani LM dan melaksanakan segala tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ketidakhadiran guru pelatih di sekolah hanya dibenarkan apabila melibatkan perkara-perkara berikut sahaja. Yang pertama, menghidapi atau mengalami masalah kesihatan yang disahkan oleh pegawai perubatan kerajaan atau mewakili universiti atau negara dalam sebarang aktiviti yang telah disahkan oleh pihak universiti, atau kematian ibu atau bapa atau ahli keluarga yang terdekat, atau pelajar mengemukakan alasan-alasan lain yang difikirkan munasabah yang diterima oleh pihak sekolah dan pihak UPSI. Okey, apa tanggungjawab guru pelatih? Antaranya adalah berjumpa dan berbincang dengan pensyarah penyelia sebelum menjalani latihan mengajar. Ini termasuklah berbincang dengan guru pembimbing bagi mencapai kesefahaman tentang peranan dan tanggungjawab semasa pelaksanaan LM. Guru pelatih juga perlu memahami dan menghayati objektif dan peraturan latihan mengajar yang telah ditetapkan oleh pihak Pulami
seperti yang tertera di dalam buku garis panduan latihan mengajar. Guru pelatih semasa menjalani LM perlu membina hubungan profesional dengan semua staf, semua guru dan semua murid-murid di sekolah. Perlu menghantar dan memaklumkan pensyarah penyelia maklumat berkaitan jadual waktu, takvim sekolah, senarai tugas dan maklumat lain pada minggu pertama latihan mengajar. Sebarang perubahan jadual waktu perlu dimaklumkan kepada pensyarah penyelia yang telah ditetapkan. Guru pelatih juga perlu memaklumkan kepada pensyarah penyelia tentang cuti atau apa-apa aktiviti institusi semasa LM agar penyeliaan berjalan dengan lancar. Guru pelatih juga perlu mematuhi dan mengamalkan etika keguruan, mematuhi peraturan universiti dan mematuhi peraturan institusi atau sekolah sepanjang tempoh menjalani LM. Guru pelatih perlu hadir dan menjalankan tugas di sekolah sepanjang tempoh latihan mengajar. Merekodkan kehadiran di sekolah pada setiap hari bekerja, membuat persediaan mengajar berdasarkan jadual waktu pengajaran yang telah ditentukan sepanjang tempoh LM, melibatkan diri dalam aktiviti akademik dan co-curriculum semasa menjalani LM, menyediakan laporan refleksi, penilaian kendiri selepas proses PDP berlangsung. Selain itu, guru pelatih juga perlu mematuhi semua peraturan Akta Universiti, College University atau AUKU di institusi guru pelatih yang menjalankan latihan mengajar. Guru pelatih juga perlu mematuhi kaedah Universiti Pendidikan Sultan Idris Perkara Akademik 2008 dan melaksanakan PDP dalam bahasa pengantar seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru pelatih juga perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada pihak institusi bagi sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh pihak-pihak lain jika anda terlibat. Okey, sekarang kita lihat etika pelajar sebagai guru pelatih. Guru pelatih mesti memahami dan mengamalkan etika profesion keguruan dan sekiranya menerima teguran daripada pensyarah penyelia, pentadbir sekolah atau guru pembimbing, guru pelatih hendaklah bersikap positif. Guru pelatih tertakluk kepada Akta AUKU 1971 dan sebarang pindaan yang berkaitan dengan akta ini. Dan guru pelatih dikehendaki mematuhi surat perkeliling ikhtisas bilangan 6/1985 bertarikh 9 Mei 1985. Juga surat perkeliling ikhtisas bilangan 7/2001 dan surat edaran KPPM KP/KPPM/5 dalam kurungan 49 mengenai peraturan berpakaian ketika di institusi. Antaranya melibat perkara-perkara berikut: memakai pakaian yang kemas dan lengkap seperti yang telah ditetapkan oleh institusi, memakai kasut bertutup, sandal tidak dibenarkan, memakai pakaian mengikut ketetapan pihak institusi atau pihak sekolah, memakai tanda nama sewaktu menjalani LM, berambut pendek bagi lelaki dan kemas, dan guru pelatih juga tidak dibenarkan mewarnakan rambut. Juga seperti yang trend terkini ini, guru pelatih juga tidak dibenarkan memakai seluar ketat. Ini terpakai kepada guru pelatih lelaki dan guru pelatih perempuan. Baiklah, persediaan sebelum mengajar. Pelajar sebagai guru pelatih perlu membuat pemerhatian di kelas-kelas yang terlibat bersama-sama dengan guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing sebelum garis panduan latihan mengajar mengambil alih tugas guru-guru yang berkaitan.
Perkara ini perlu dirunding dengan guru berkaitan. Guru pelatih juga perlu sentiasa bekerjasama dan berbincang dengan guru mata pelajaran yang diambil alih untuk memastikan kesinambungan dalam pengajaran. Kerjasama ini melibatkan perancangan dalam buku persediaan mengajar, kaedah pengajaran, ujian dan sebagainya. Memastikan buku persediaan mengajar dan RPH ditulis atau ditaip dengan lengkap dan kemas. Pelajar ataupun guru pelatih juga perlu memastikan RPH mengikut kehendak sukatan pelajaran atau dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP. Guru pelatih perlu menggunakan fail persediaan mengajar yang telah disediakan oleh pihak Pulami, mencatat dengan lengkap rekod kerja dan tanggungjawab dalam fail persediaan mengajar tersebut. Fail yang telah lengkap perlu diserahkan kepada pentadbir institusi untuk pemeriksaan dan pengesahan mengikut amalan di institusi berkenaan. Guru pelatih juga perlu melampirkan sukatan pelajaran di SKP, huraian sukatan pelajaran dan rancangan tahunan mata pelajaran yang diajar di dalam fail persediaan mengajar. Okey, PDP. Pengajaran yang dijalankan oleh guru pelatih mestilah mengikut persediaan dalam RPH. Namun, guru pelatih boleh menyesuaikan pengajaran tersebut mengikut keperluan dan perkembangan semasa pengajaran. Antara aspek yang perlu diberi perhatian semasa PDP adalah permulaan pengajaran, perkembangan pelajaran dan sebagainya berdasarkan buku ataupun laporan penyeliaan latihan mengajar yang telah pelajar-pelajar terima ataupun telah diberikan oleh pelajar-pelajar oleh pihak Pulami ataupun pelajar-pelajar telah ambil sendiri di pihak Pulami dari Pulami maksud saya. Okey. Pentaksiran latihan mengajar adalah merujuk kepada buku laporan penyeliaan latihan mengajar yang telah pun pelajar-pelajar dapatkan daripada pihak Pulami yang akan berkaitan dengan pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Okey, bagaimana penyelian akan berlaku bagi kohort yang akan menjalani LM pada Oktober ini? Okey. Satu garis panduan penyelian LM bagi Oktober 2020 akan dimuat naik dalam laman web Pulami dalam masa terdekat, di mana terdapat dua mod penyelian. Yang pertama, mod bersemuka dan kedua, mod dalam talian. Bagi pelajar-pelajar yang berdekatan dengan UPSI, mod penyelian adalah secara bersemuka. Tetapi bagi pelajar-pelajar yang agak berjauhan daripada UPSI, mod penyelian adalah secara dalam talian. Walau bagaimanapun, bagi lokasi sekolah yang pelajar jalani LM yang berdekatan dengan UPSI tetapi dalam masa yang sama menghadapi masalah contohnya macam PKPD ke ataupun sebagainya yang tidak membenarkan penyelian secara bersemuka, pensyarah penyelia mempunyai alternatif untuk menyelia secara dalam talian. Okay, rubrik permakahan boleh dirujuk dalam buku laporan penyelian latihan mengajar di muka surat belakang. Syarat lulus untuk latihan mengajar adalah pelajar memperolehi sekurang-kurangnya grade B dan diperlakukan oleh Senat UPSI. Ini ada satu maklumat penting kepada semua pelajar yang perlu saya sampaikan dan sila ambil perhatian dengan baik. Pelajar-pelajar yang akan menjalani LM bermula Oktober 2020 ini diingatkan
untuk mematuhi SOP ataupun Standard Operating Procedure yang dikeluarkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkaitan penularan penyakit COVID-19 yang sedang berkuat kuasa sepanjang melaksanakan LM di sekolah-sekolah. Jadi saya bagi pihak Pulami menyarankan pelajar agar sentiasa mengikut SOP yang telah ditetapkan dan cubalah bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mendapat sebanyak mungkin pengalaman yang anda perlukan sebagai seorang bakal guru untuk menjadi seorang guru yang efisien di masa hadapan kelak. Jadikanlah latihan mengajar ini sebagai pengalaman yang sangat indah bagi anda yang anda akan ingat sampai bila-bila dan berguna dan membantu anda di dalam kerjaya sebenar anda sebagai guru kelak. Jadi saya bagi pihak Pulami mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi mendengar taklimat ini daripada mula hingga ke akhir, dan saya ucapkan dan saya juga bagi pihak Pulami juga mengucapkan selamat maju jaya kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.